TV KPM. Nak, mari. Kita kena bagi tahu Tok Ketua. Kenapa ni? Kenapa ni? Pondok kita dah diserang musuh. Ha, ya ke? Ya. Tak apa, bertenang dulu. Kita cari tempat berlindung dulu. Baik, cepat. Mari. Mereka nak serang kita. Macam mana ni? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Apa khabar semua? Anda bersama dengan saya, Aiman Sufian Azmar. Pada hari ini kita dalam mata pelajaran Sejarah Tingkatan 4 iaitu berkaitan dengan ancaman komunis dan pengisytiharan darurat 1948. Apa khabar semua? Harap semua dalam keadaan baik-baik dan sihat sejahtera. Dan pada hari ini kita bawakan kepada anda guru kita iaitu Cikgu Rozanah Jaz. Apa khabar Cikgu? Khabar baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi cikgu, sebenarnya siapa yang sedang menyerang kita tadi cikgu? Sebenarnya yang sedang menyerang kita tadi ialah komunis ataupun Parti Komunis Malaya. Komunis ni siapa lepas ni boleh tak cikgu terangkan? Kita simpan dulu kita boleh cerita. Okey, baik. Dan tidak lupa juga kepada jurubahasa kita iaitu jurubahasa isyarat iaitu Muhammad Bukhari Cik Hasan. Cikgu apa khabar cikgu? Cikgu tunjuk good macam tu kan? Okey, baik. Terima kasih cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Dan cikgu, sebelum kita nak mulakan pembelajaran kita pada hari ini, boleh tak cikgu kita perkenalkan dulu kawan-kawan kita yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Silakan cikgu. Okey, saya ingin memperkenalkan murid-murid saya daripada SMK Seremban Jaya 2 iaitu Nurul Huda daripada kelas 4 IBS. Ain Syuhada daripada kelas 4 IBS. Nur Syafika daripada kelas 4 IBS dan Iman Sorfina daripada kelas 4 IBS SMK Seremban Jaya 2 Negeri Sembilan. Okey, baik cikgu. Terima kasih cikgu. Apa kaitannya kimik kita tadi cikgu dengan topik pembelajaran kita pada hari ini cikgu? Okey, topik pembelajaran kita pada hari ini ialah tentang ancaman komunis. Okey, bolehkah kita nak mulakan terus ni, Aiman? Boleh. Dipersilakan cikgu. Okay, hari ini kita akan mempelajari topik sejarah tingkatan 4. Murid-murid di rumah boleh rujuk buku teks di muka surat 144 hingga 160 iaitu Ancaman Komunis dan Pengisytiharan Darurat 1948. Okey, pada akhir pembelajaran nanti murid akan dapat menyatakan latar belakang komunis di negara kita, menerangkan ancaman keganasan komunis di negara kita dan menjelaskan usaha-usaha menangani ancaman komunis. Okey, kita lihat dulu apa itu komunisme, Aiman. Yang kita nak belajar ni. Okey, komunisme ialah ideologi yang diasaskan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Dan komunisme ini ialah satu ideologi ataupun fahaman yang menjadikan ekonomi dan barang pengguna sebagai milik negara. Okey, macam mana pengaruh komunis ini boleh datang ke tanah Melayu? Ya. Okey, kemasukan pengaruh komunis ada datang daripada negara China, iaitu idea komunis melalui cawangan Parti Kuomintang sejak awal tahun 1920-an. Cawangan Kuomintang ini ditubuhkan di hampir setiap bandar seperti Muar, Melaka, Seremban, Kelang dan Kuala Lumpur, dan mereka ini tertumpu di kawasan lombong-lombong bijih timah yang terdapat pelombong-pelombong daripada negara China. Jadi, Parti Kuomintang ini ataupun Kuomintang The Communist International mendorong kepada Parti Komunis Malaya. Okey, baiklah. Ini ialah peta bagaimana pengaruh komunis itu berkembang ke tanah Melayu. Satu daripada negara China yang daripada Parti Kuomintang. Tapi kita lihat ada daripada negara Indonesia, daripada Pulau Jawa. Di Indonesia juga ada Parti Komunis Indonesia yang cuba membawa pengaruhnya ke tanah Melayu.
kepada orang Melayu, namun gagal kerana komunis menggunakan kekerasan. Jadi parti komunis daripada negara China menjadi dominan peluasan kuasa pengaruh komunis di Malaya. Okey, penubuhan Parti Komunis Malaya. Parti Komunis Malaya ditubuhkan di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Dekat negeri saya. Kampung cikgu. Ya. Okey, PKM bergerak melalui Kesatuan Sekerja, lebih di lombong-lombong bijih timah, Pertubuhan Akhbar dan Sekolah Cina. PKM menyusup ke dalam Kesatuan Sekerja untuk mengukuhkan pengaruh komunis. Tindakan komunis semasa pendudukan Jepun. Komunis menjalin hubungan dengan British untuk menentang Jepun dan membentuk Malayan People Anti-Japanese Army atau Bintang 3 pada tahun 1942, dan British memberi bantuan senjata, latihan, kewangan dan perubatan daripada British. Maksudnya British ni menjalin kerjasama dengan komunis semasa pendudukan Jepun. Nanti kita tengok macam mana komunis mengkhianati British. Okey. Seterusnya, tindakan komunis selepas pendudukan Jepun. Jadi bila Jepun menyerah kalah dan berundur, berlaku kekosongan politik di tanah Melayu. Jadi Bintang 3 ini keluar dari hutan dan melakukan kekacauan, melakukan kekejaman dan pembunuhan terhadap penduduk tanah Melayu yang bersubahat dengan Jepun. Jadi melakukan pembunuhan, penculikan dan sebagainya untuk membentuk kerajaan komunis. Okey, setakat ini saya telah menerangkan bagaimana komunis meluaskan pengaruhnya di tanah Melayu. Jadi kita nak cuba uji minda murid-murid kita yang berada di talian sekarang. Okey, untuk soalan yang pertama, cikgu nak uji minda murid-murid. Bagaimanakah PKM berjaya mengukuhkan pengaruhnya di tanah Melayu? Siapa nak cuba jawab soalan yang pertama ni? Okey, silakan. Siapa yang nak cuba jawab? Okey. Kita minta Huda. Huda yang jawab dulu. Sebab Huda angkat tangan dulu. PKM menyusup ke dalam Kesatuan Sekerja untuk mengukuhkan pengaruh komunis. Okey. Tepat sekali jawapan Huda. Maksudnya PKM ni menyusup ke dalam Kesatuan Sekerja. Okey, kita tengok pula jawapan jawapan lain yang boleh lebih tepat untuk jawapan ini. Huda berapa bintang cikgu kita nak bagi? Kita bagi 1 bintang untuk Huda. Seterusnya Terima cikgu. kasih Aiman. Okey, kita tengok contoh jawapan. Okey, PKM berjaya mengukuhkan pengaruhnya di tanah Melayu dengan menyusup ke dalam Kesatuan Sekerja dan bergiat aktif. Maknanya mereka menyusup ke dalam Kesatuan Sekerja supaya dapat meluaskan pengaruh komunis ini dalam kalangan pekerja. Contohnya dalam Kesatuan Sekerja mesti melibatkan pekerja-pekerja yang ramai. Jadi fahaman ini akan disebarkan. Okey. Kita lihat seterusnya. Macam mana kita nak uji murid lepas ni? Okey. Nyatakan tindakan British yang menunjukkan mereka menyokong MPAJA semasa pendudukan Jepun. Okey, kita nak murid kita cuba jawab. Siapa yang berada di talian boleh cuba jawab. Siapa nak cuba? Alright. Siapa cikgu? Okey, Aiman pilih. Saya nak pilih jawab? Iman. Iman nampak sungguh tu. Silakan. British memberi bantuan senjata, kewangan, latihan, ubat-ubatan dan bekalan makanan kepada MPAJA. Okey, British memberi bantuan, latihan, senjata, perubatan, kewangan kepada MPAJA semasa pendudukan Jepun. Okey, kita bagi Iman 1 bintang. Okey, kita bagi Iman 1 bintang. Baik cikgu, sementara saya nak tulis bintang ni cikgu, apa kata kita ajak murid-murid kita untuk berehat seketika dan kita kembali selepas ini di Didik TV KPM.
kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Hari ini kita nak cerita pasal sejarah tingkatan 4 iaitu berkaitan dengan ancaman komunis dan pengisytiharan darurat 1948. Tadi kita dah sebut pasal komunis, tapi darurat ni apa dia, cikgu? Baiklah Aiman. Hari ini kita akan membincangkan tentang pengisytiharan darurat. Ini ialah bagaimana faktor segera pengisytiharan darurat oleh British ke atas tanah Melayu. Pada 16 Jun 1948, komunis membunuh 3 orang pengurus ladang Eropah di Sungai Siput, Perak, iaitu komunis membunuh Arthur Walker, pengurus ladang Epil, John Ellison, pengurus ladang Pinson dan pembantunya Ian Christian. Maksudnya, komunis ini bertindak berani membunuh orang British kerana menunjukkan kehebatan mereka menggugat kekuasaan British. Hal ini menyebabkan Sir Edward Gen, iaitu Pesuruhjaya Tinggi British di Tanah Melayu pada masa itu, mengisytiharkan darurat di seluruh negara pada 18 Jun 1948 untuk mengekang penguasaan komunis. Jadi, komunis telah menyebarkan pengaruhnya dan membuat kekacauan untuk membentuk sebuah negara komunis di Tanah Melayu. Jadi, mereka mengancam British. Jadi, ancaman komunis di negara kita. Ini permulaan bagaimana komunis berani untuk menyebarkan fahaman mereka di Tanah Melayu dengan memaksa penduduk Tanah Melayu mengikut fahaman mereka, iaitu gerakan komunis antarabangsa telah menganjurkan 2 persidangan di Calcutta, India. Dan pengikut komunis di kawasan yang dijajah digesa supaya memperhebat perjuangan untuk menentang imperialis di setiap negara. Maknanya kalau komunis di Tanah Melayu ni digesa untuk menentang imperialis barat, iaitu British pada masa itu. Baik, cikgu. Seterusnya, komunis melumpuhkan ekonomi. Walaupun tadi telah diisytiharkan darurat, tapi kenapa komunis ini berani membuat kekacauan dengan salah satunya melumpuhkan ekonomi? Kerana mereka mahukan penduduk Tanah Melayu ni hilang keyakinan terhadap British. Maknanya bila mereka buat kekacauan, maka British ni akan rasa tergugat. Jadi menyebabkan penduduk Tanah Melayu ini akan merasa British tidak mampu untuk menjaga keamanan negara. Itulah tujuan komunis. Walaupun darurat telah diisytiharkan, tapi mereka berterusan melumpuhkan ekonomi, membuat kekacauan dan sebagainya. Okey, mari kita lihat bagaimana komunis melumpuhkan ekonomi. Lombong bijih timah dan ladang getah menjadi sasaran utama komunis. Mereka telah menyerang 80 lombong bijih timah di Perak, Selangor dan Negeri Sembilan yang merupakan sumber ekonomi British pada masa itu. Mereka merosakkan pokok getah, kilang estet, rumah kongsi, kedai, sekolah dan membunuh pekerja. Merosakkan pokok getah ni maknanya kalau pokok getah tu kita selalu takik dia satu untuk keluarkan susu getah kan, tapi mereka rosakkan dengan nanti kita lihat gambar lah. Mereka merosakkan supaya ekonomi British lumpuh. Bila ekonomi lumpuh, kewangan negara akan tergugat. Jadi itulah tujuan mereka dan nyawa pekerja terancam. Maknanya bila pekerja keluar bekerja, nyawa mereka diancam oleh komunis. Okey, ini ialah apabila komunis melumpuhkan ekonomi dan sedikit sebanyak ia mengganggu gugat kedudukan British di Tanah Melayu. Okey, Aiman, kita teruskan. Okey, ini ialah gambar bagaimana komunis merosakkan pokok getah di Tanah Melayu pada masa itu, sehingga kan peratus pendapatan untuk industri getah pada masa itu merosot disebabkan oleh komunis. Ini ialah ladang getah dan rumah-rumah kongsi yang dibakar dan dimusnahkan oleh pihak komunis. Okey, selain itu, komunis juga merosakkan infrastruktur, iaitu kemudahan awam yang terdapat di Tanah Melayu. Komunis mensabotaj sistem pengangkutan dan perhubungan. Sistem pengangkutan utama pada masa itu ialah kereta api untuk mengangkut orang dan mengangkut barang-barang dagangan. Okey, mereka mengebom, merosakkan dan mengalihkan landasan kereta api dan kenderaan yang melalui jalan raya akan ditembak dan dibakar. Sebenarnya keberanian komunis ini semakin memuncak apabila dia menembak Sir Henry Gurney, seorang pesuruhjaya tinggi British,
ketika melalui jalan raya ke Bukit Fraser. Jadi mereka ni terlalu berani dan mereka mensabotaj seluruh infrastruktur di tanah Melayu dan menjejaskan kehidupan seharian lah bila kemudahan awam ni dirosakkan. Okey, seterusnya, ini gambar bagaimana dia mengalihkan landasan kereta api dan menyebabkan kemalangan. Komunis juga mengancam keselamatan rakyat. Komunis mengugut, mensabotaj dan menyerang, menculik, merampas dan dia berani untuk melepaskan bom tangan yang menyebabkan kematian yang ramai. Selain itu, komunis juga mengancam pasukan keselamatan. Komunis menyasarkan pasukan keselamatan dan menyerang balai polis. Tindakan ini dilakukan untuk mencetuskan keadaan huru-hara dan menunjukkan ketidakupayaan kerajaan. Kalau Aiman ingat, pernah ada kisah serangan ke atas balai polis Bukit Kepong yang amat popular di negara kita kan. Betul, satu masa dulu. Dia bukan sahaja membunuh anggota polis yang bertugas, malah membunuh seluruh anggota keluarga. Itu merupakan satu kekejaman komunis yang menjadi sejarah yang perlu kita ingati dan ambil pengajaran. Okey, seterusnya, cikgu dah cerita panjang lebar tentang macam mana komunis ini mengancam kedudukan dan menjejaskan kuasa British di tanah Melayu dan menyebabkan kesengsaraan orang-orang di tanah Melayu pada masa itu. Jadi kita nak cuba uji minda murid-murid. Okey, saya nak cuba murid-murid di talian cuba jawab soalan ni. Nyatakan cara komunis melumpuhkan ekonomi tanah Melayu. Cikgu dah angkat tangan dah ni, semangat nak jawab ni. Silakan. Okey, cikgu nak Syafiqah dulu. Syafiqah jawab dulu. Nanti kita bagi peluang Ain. Syafiqah jawab dulu. Komunis merosakkan pokok getah, kilang estet, rumah kongsi, kedai, sekolah dan membunuh pekerja. Okey, tepat sekali Syafiqah. Komunis merosakkan kilang getah, merosakkan ladang getah, merosakkan rumah kongsi dan estet supaya dapat melumpuhkan ekonomi British. Sebelum tu kita tengok contoh-contoh jawapan yang kita boleh tingkatkan pengukuhan dalam soalan ini. Okey, kita bagi satu markah untuk Syafiqah. Ada lagi ke murid-murid kita nak cuba untuk soalan ni, cikgu? Okey, kita nak Ain cuba jawab untuk soalan ini. Soalan yang sama. Ain, nyatakan cara komunis melumpuhkan ekonomi tanah Melayu. Komunis mensabotaj sistem pengangkutan dan perhubungan. Okey. Kurang tepat jawapan Ain. Tak apa, kita cuba. Ini pun namanya cuba jawab. Kita bagi satu markah pada Syafiqah. Syafiqah. Okey, Syafiqah satu markah. Okey. Terima kasih yang menjawab, Ain dan Syafiqah. Okey, kita cuba tengok contoh jawapan tadi. Okey, cara komunis melumpuhkan ekonomi tanah Melayu adalah dengan menyerang lombong bijih timah, merosakkan pokok getah, kilang estet, rumah kongsi, kedai dan membunuh pekerja. Apabila komunis melaksanakan perkara-perkara ini menyebabkan ekonomi British terjejas kerana pada masa itu getah merupakan sumber utama ekonomi selain bijih timah. Okey Aiman, kita tengok soalan yang kita boleh uji minda murid-murid kita di talian. Boleh, cikgu? Okey, soalan yang kedua. Komunis menjejaskan kehidupan seharian penduduk dengan merosakkan infrastruktur ataupun kemudahan awam. Ulaskan. Siapa yang boleh ulaskan? Murid-murid, siapa yang boleh ulaskan? Silakan. Siapa nak ulas? Kita nak Ain. Ain lah ulaskan. Boleh? Boleh. Ain ulaskan. Komunis mensabotaj sistem pengangkutan dan perhubungan. Mereka mengebom, merosakkan dan mengalihkan landasan kereta api. Kenderaan yang melalui jalan raya akan ditembak dan dibakar. Komunis juga mensabotaj kemudahan telefon dan merosakkan paip air. Okey, terima kasih Ain. Jawapan yang tepat, panjang dan bagus. Okey, ada seorang lagi nak cuba, cikgu? Okey, kita minta. Okey, ada siapa tak lagi nak cuba? Ada siapa tak lagi nak cuba? Okey, silakan.
Untuk soalan ini, komunis menjejaskan kehidupan seharian penduduk dengan merosakkan infrastruktur. Okey, Iman, Okey. Iman angkat tangan. So Iman, cuba jawab soalan ni Iman. Komunis merosakkan infrastruktur dengan mengebom, merosakkan dan mengalihkan landasan kereta api. Selain itu, merosakkan kemudahan telefon dan telegraf serta merosakkan pipe air. Okey, terima kasih Iman. Okey, kita dengar dua jawapan tadi dan dua-dua jawapan semuanya tepat dan Okey. baik. Baik, kita nak bagi markah, cikgu? Bagi 1 bintang. Okey, baik. 1 bintang untuk Ain, 1 bintang untuk Iman. Okey, maknanya murid-murid dah faham apa yang komunis buat untuk menjejaskan ekonomi, menjejaskan kesejahteraan penduduk tanah Melayu pada masa itu. Jadi bila okey. murid-murid dah jawab tu, kita boleh simpulkan bahawa murid-murid tahu apa tindakan komunis semasa dia cuba melakukan kekacauan. Okey, baik cikgu. Saya ada soalan cikgu. Mungkin cikgu boleh rumuskan sikit macam mana kita nak faham tentang situasi darurat ni sendiri cikgu. Apakah yang cikgu boleh rumuskan untuk segmen kali ini? Okey, Aiman, untuk darurat ni maknanya kenapa British mengisytiharkan darurat? Ya. Sebab pada masa itu kehidupan penduduk tanah Melayu tidak selamat. Oh. Jadi darurat diisytiharkan supaya penduduk tanah Melayu ini tinggal, duduk dalam rumah, tidak keluar sesuka hati supaya mengelakkan mereka ini diancam. Contohnya kalau aktiviti seharian tu dilakukan seperti biasa, mereka mempunyai kebarangkalian besar untuk dibunuh. Jadi sebab itulah British mengisytiharkan darurat kerana komunis ini menimbulkan kekacauan dan menyebabkan kematian. Kemudian komunis ini menyebabkan suasana tanah Melayu itu tidak selamat. Sebab komunis ni dia tinggal di dalam hutan. Jadi pada masa itu tanah Melayu ni masih lagi hutan, banyak hutan. Jadi mereka ni terdedah dengan serangan hendap komunis. Komunis ni dia tidak akan menyerang secara berhadapan sebab tu mereka tinggal di hutan. Dia akan melakukan serang hendap. Jadi serang hendap ni maksudnya dia sembunyi-sembunyi tiba-tiba diserang. Jadi sebab itulah British melancarkan darurat supaya penduduk duduk di dalam rumah dan hanya keluar untuk perkara-perkara penting saja. Contohnya untuk mendapatkan makanan dan sebagainya. Itu kesimpulan mengapa darurat diisytiharkan semasa kekacauan oleh komunis. Maknanya keadaan yang sangat bahaya, oleh sebab itu perlunya darurat ini. Mungkin cikgu boleh tunjukkan jawapan yang sebenarnya, cikgu. Okey, untuk jawapan yang tadi murid saya telah jawab dengan baik. Terima kasih. Tapi kita lihat jawapan yang tepat yang kita boleh jadi rujukan apabila kita menjawab soalan ataupun apabila orang bertanya tentang apakah kesan daripada apakah perkara yang dilakukan oleh komunis. Okey, komunis telah merosakkan infrastruktur dengan mengebom, merosakkan dan mengalihkan landasan kereta api. Selain itu merosakkan kemudahan telefon dan telegraf serta merosakkan paip air. Satu lagi, mungkin tadi ada jawapan di sini. British juga dia akan membunuh orang yang cuba membaiki paip air yang rosak. So dia rosakkan paip air, kemudian British akan arahkan pekerja untuk membaiki paip air, tapi dia juga akan mengancam dengan membunuh pekerja-pekerja. Jadi kemudahan itu tidak akan dibaiki kerana mereka penduduk-penduduk pada masa itu sangat terancam dengan kegiatan komunis ini. Maknanya dahsyatnya keadaan ketika itu, cikgu ya. Ya. Saya pun nak tengah bayang ni, cikgu. Sama-sama itu kita berehat seketika, boleh cikgu? Okey, Murid-murid, terima kasih. jangan ke mana-mana, banyak lagi yang akan cikgu kongsikan selepas ini. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Maknanya cikgu, kalau kita nak buat aktiviti seharian seperti bekerja, nak pergi kedai dan sebagainya, semua diancam, cikgu ya? Ya. Baik, jadi murid-murid, untuk segmen pada kali ini apakah yang akan cikgu kongsikan? Baiklah, mari kita bincangkan usaha menangani ancaman
komunis. Komunis telah melakukan banyak kekacauan. Jadi apa tindakan kerajaan pada masa itu? Kerajaan British ada 9 usaha menangani ancaman komunis. Okey, yang pertama ialah penguatkuasaan undang-undang darurat. Jadi apa yang British lakukan dengan menguatkuasakan undang darurat ialah menahan individu yang disyaki terlibat dalam komunis. Mengenakan hukuman berat kepada mereka yang didapati atau disyaki terlibat dengan komunis. Mengenakan undang-undang senjata api dengan mengenakan hukuman mati kepada mereka yang mempunyai senjata api. Mengharamkan PKM dan parti politik radikal. Parti politik radikal ni parti berhaluan kiri atau bahasa mudahnya parti pembangkang pada masa itu. Dan menangkap pemimpin radikal seperti Ahmad Bustamam untuk menyekat pengaruh komunis dan ancaman komunis di tanah Melayu. Okey, yang kedua ialah pemerkasaan pasukan keselamatan. Disebabkan komunis ini meluaskan ancamannya ke seluruh negara, jadi kerajaan British memperkukuh pasukan keselamatan dengan menubuhkan pasukan keselamatan dari polis, tentera dan sukarelawan. Kalau polis ada cawangan khas. Cawangan khas ni macam perisik. Yang mereka ni cawangan khas ni ada yang menyamar sebagai komunis untuk mendapatkan maklumat tentang komunis. Special Constable, polis hutan dibentuk untuk meronda, untuk memerangi komunis kerana mereka tahu tentang selok-belok hutan. Polis wanita pun ada. Polis juga. Wanita ni ditubuhkan untuk memastikan komunis ini terputus hubungan dengan penduduk dan Senoi Prak. Senoi Prak ni ialah pasukan polis dalam kalangan orang asli dari suku kaum Senoi. Jadi orang asli ni dia mahir dengan hutan, selok-belok hutan. Jadi British mengerahkan mereka supaya memerangi komunis dan memberi maklumat tentang komunis kepada British. Maksudnya orang asli pun bersama-sama dengan kerajaan British untuk memerangi komunis. Dan pasukan British juga membentuk pasukan Askar Melayu yang kita memang tahu. Askar Melayu ini ditubuhkan untuk memerangi ancaman-ancaman daripada komunis ketika itu. Dan selain daripada pasukan askar Commonwealth. Askar Commonwealth ni askar yang didatangkan daripada negara-negara jajahan British. Contohnya Britain, New Zealand. Jadi mereka ni datang ke tanah Melayu untuk membantu askar-askar Melayu ini memerangi komunis. Dan Sarawak Rangers. Pada masa ini Sarawak masih lagi menjadi jajahan British. Jadi Sarawak Rangers pun ditubuhkan dalam kalangan orang-orang Iban. Oh, baik. Jadi orang Iban ni dia ada semangat yang kuat, agi hidup, agi ngelaban kan. Jadi mereka ni memegang slogan tu untuk memerangi komunis. Walau bagaimanapun terdapat juga sukarelawan iaitu Home Guard. Mereka ni sukarelawan yang menjaga kampung-kampung. Sebab komunis ni mereka ni tinggal di dalam hutan. Jadi mereka ni mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan penduduk-penduduk kampung. Jadi penduduk kampung ni mengadakan sekatan-sekatan untuk memutuskan hubungan dengan komunis. Okey, ini ialah antara pemerkasaan pasukan keselamatan oleh British semasa ancaman komunis. Kerana pasukan keselamatan diperbesarkan untuk menjaga keselamatan seluruh negara. Sebab komunis ni dia berkembang di seluruh negara, bukannya di satu-satu negeri sahaja. Okey, seterusnya ialah ni gambar. Ni askar-askar Melayu, pejuang-pejuang tanah air pada zaman dulu yang menjaga keselamatan negara. Tengok ini kaum wanita tadi. Pasukan Home Guard yang sangat berani mengangkat senjata. Hebat kan? Wow, hebat cikgu. Okey, seterusnya pendaftaran kebangsaan dan kad pengenalan. Kad pengenalan pada 23 Julai 1948 untuk mengawal pergerakan penduduk. Lelaki, wanita dan kanak-kanak berumur 12 tahun ke atas dikehendaki mendaftarkan diri dengan pihak berkuasa. Okey, kad pengenalan ini untuk membezakan orang biasa dengan komunis. Maksudnya kalau orang biasa dia ada kad pengenalan. Dan untuk pengetahuan Aiman dan penonton serta murid-murid di rumah, kad pengenalan yang kita gunakan itu sekarang, okey, dia asasnya daripada kad pengenalan yang diperkenalkan semasa
ancaman komunis. Okey. Kad pengenalan kita, IC kita, yang sekarang kita gunakan tu asasnya daripada kad pengenalan semasa ancaman komunis dahulu. Okey, baiklah, seterusnya. Rancangan BRICS. Rancangan BRICS ini diperkenalkan oleh BRICS untuk memutuskan hubungan PKM dengan Min Yuan. Apa itu rancangan BRICS? Okey, rancangan BRICS ini ialah penubuhan kampung baru, iaitu penempatan semula yang dilengkapi dengan kemudahan tempat tinggal, bekalan elektrik, air paip, sekolah dan kemudahan kesihatan. Kampung baru ni maksudnya kampung-kampung di pinggir hutan. Kan saya kata tadi kampung-kampung di pinggir hutan, di kawasan-kawasan tepi hutan, di penduduk-penduduk setinggan itu dikumpulkan semula di sebuah kampung namanya kampung baru. Sebab nak memutuskan hubungan dengan Min Yuan. Siapa itu Min Yuan? Min Yuan ni ialah ejen-ejen komunis. Oh. Dia dalam kalangan rakyat biasa, yang rakyat biasa, tetapi dia memberi bantuan makanan, senjata, ubat-ubatan kepada komunis. Sebab tu komunis dia boleh hidup walaupun dalam hutan, sebab dia ada banyak Min Yuan yang memberi mereka bekalan. Min Yuan ni kalau bahasa mudah macam spy dia yang bagi dia bantuan. Jadi BRICS ni macam mana dia nak menyekat komunis daripada mendapat semua bekalan tu, dia kena memutuskan hubungan penduduk-penduduk tempatan PKM tadi dengan Min Yuan. Min Yuan ni dia bukanlah komunis, tapi dia mempunyai hubungan baik dengan komunis. Sebab itulah dia menjadi satu aset ataupun ejen untuk membekalkan semua keperluan kepada komunis. Okey. Ini ialah suasana kampung baru. BRICS telah memberi kemudahan supaya penduduk-penduduk tadi boleh hidup dengan baik di kampung baru, di kawasan yang baru. Okey, tawaran pengampunan. Kerajaan British memberi tawaran pengampunan kepada komunis-komunis supaya menyerah diri, dan dia akan diberi pengampunan dengan menampal poster, menyebarkan risalah supaya komunis menyerah diri. Okey, kita dah tengok beberapa usaha British tadi. Kita tengok macam mana murid-murid boleh faham dengan usaha-usaha British tadi. Okey, kita cuba untuk jawab soalan. Okey, apakah tujuan pengenalan kad pengenalan dan pendaftaran kebangsaan? Okey, siapa yang boleh jawab? Okey, kita bagi Syafiqah. Syafiqah Silakan. dulu, Ain. Kita bagi Syafiqah dulu. Okay, Syafiqah, cuba jawab Syafiqah. Tujuan pengenalan kad pengenalan dan pendaftaran kebangsaan digunakan untuk mengawal pergerakan penduduk dan memudahkan British mengenal pasti individu yang terlibat dengan komunis. Okey, terima kasih Syafiqah. Terima kasih, jawapan yang baik. Kita bagi 1 bintang untuk Syafiqah. Okey. Okey, kita Satu tengok bintang. jawapan yang kita boleh jadi rujukan. Okey, tujuan pengenalan kad pengenalan dan pendaftaran kebangsaan ialah bagi memudahkan pihak keselamatan membezakan orang awam dengan komunis. Okey, seterusnya. Okey, mengapakah Rodenbricks menubuhkan pertempatan baru yang dikenali sebagai kampung baru? Okey, cuba jawab. Iman atau Ain? Siapa boleh Silakan. jawab? Okey, Iman cuba jawab, Iman. Untuk memutuskan hubungan PKM dengan Min Yuan dan mengelakkan pelibatan rakyat dengan komunis. Okey, terima kasih Iman. Jawapan yang baik. Kita bagi 1 bintang untuk Iman. Okey, terima kasih baik. mencuba. Okey, kita tengok contoh jawapan. Murid-murid di rumah pun boleh rujuk jawapan yang cikgu sediakan ni. Okay, Rodenbricks menubuhkan pertempatan baharu yang dikenali sebagai kampung baru bertujuan untuk memutuskan hubungan PKM dengan Min Yuan. Okey, seterusnya. Terima kasih kepada murid-murid yang cuba menjawab. Okay, kita sambung lagi. Ada 9 usaha tadi kan? Okey, kita dah selesai tadi 5. Okey, kita tengok usaha yang ke-6. Kempen Bulan Rakyat Melawan Penjahat. Penduduk berbilang kaum diseru supaya mendaftarkan diri secara sukarela dengan pihak berkuasa. Pelaksanaan kempen dapat menggalakkan interaksi kaum. Maknanya semua kaum, Melayu, Cina, India bersama-sama
bukan meraihkan, maksudnya menyokong kempen Bulan Rakyat Melawan Penjahat. Okey Aiman, siapa penjahat dia tu? Penjahat dia komunis. Pandai pun. Okey, 5 bintang untuk Aiman. Cikgu, terima kasih, cikgu. Maksudnya penjahat itu komunis, maksudnya rakyat semua digesa supaya melawan komunis. Okey, seterusnya perintah berkurung. Tindakan melarang penduduk keluar dari rumah dalam tempoh tertentu dikenakan terhadap penduduk yang enggan bekerjasama dengan pihak berkuasa untuk membantras ancaman komunis. Maknanya ada penduduk yang masih berdegil, keluar rumah sesuka hati. Jadi penduduk-penduduk inilah yang akan diarahkan untuk berkurung di rumah untuk mengelakkan ancaman komunis, mengelakkan pembunuhan, penculikan dan sebagainya. Jadi British melaksanakan perintah berkurung. Perang saraf. Okey, perang saraf ni ialah bukanlah perang yang tembak-tembak, bunuh-bunuh, bukan. Maksudnya dia secara psikologi, perang psikologi iaitu memenangi hati dan fikiran rakyat. Sebab rakyat ni dah sengsara, diancam oleh komunis. Jadi apa tugas British? Okey, pada masa itu Pesuruhjaya Tinggi British pada masa itu Sir Gerald Templar telah memenangi hati dan fikiran rakyat dengan mengadakan lawatan ke kampung-kampung. Maksudnya pujuk rakyat supaya sama-sama bersama British untuk menentang komunis. Melonggarkan syarat kewarganegaraan. Maksudnya lebih ramai orang Cina, orang India menjadi warga negara Tanah Melayu supaya lebih ramai rakyat akan menentang komunis. Kemudian mengadakan pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur, maksudnya untuk mengukuhkan kuasa British. Menawarkan hadiah wang tunai kepada sesiapa yang menangkap komunis. Memenangi kepercayaan orang asli. Orang asli ni dia tinggal di kawasan hutan. Jadi British kena pandai memenangi hati orang asli. Memajukan perkhidmatan penerangan iaitu memajukan radio. Radio ni sebagai saluran saluran komunikasi yang paling penting. Zaman dulu tak ada internet, langsung tak ada. Zaman dulu TV pun terhad. Jadi media yang ada pada masa itu ialah radio untuk menyampaikan maklumat. Jadi radio ni menyampaikan maklumat tentang kekejaman komunis. Kemudian memperkenalkan kawasan hitam dan kawasan putih. Kawasan hitam ialah kawasan yang macam mana? Kawasan berisiko je. Yang berisiko. Susah nak bagi ayat. Okey, kawasan yang berisiko dengan ancaman komunis. Kawasan putih pula kawasan yang bersih daripada ancaman komunis. Okey, seterusnya rundingan baling. Okey, ini ialah usaha terakhir British untuk memerangi kegiatan komunis pada masa itu. Tunku Abdul Rahman mengadakan pertemuan dengan PKM di sekolah Inggeris Baling. Sebab itu namanya rundingan baling. Tunku Abdul Rahman meminta Chin Peng. Chin Peng inilah ketua komunis pada masa itu untuk membubarkan PKM. Maksudnya membuat rundingan dengan cara yang baik, dengan cara perbincangan supaya PKM ini dibubarkan, meletak senjata dan menyerah diri. Namun Chin Peng ini berdegil dan berkeras supaya PKM ini diakui sebagai parti politik yang sah. Dan Tunku Abdul Rahman mengambil langkah untuk tidak menerima permintaan PKM. Kalau dia terima, nanti dia akan bertanding dalam pilihan raya dan dia sangat bahaya kalau dia menjadi parti politik yang sah. Dan rundingan ini gagal. Okey, murid-murid, jadi cikgu dah terangkan 9 usaha kerajaan British untuk memerangi komunis. Okey, kita nak uji murid lagi. Kita nak bagi murid faham betul dengan tajuk yang kita bincangkan pada hari ini. Okey, apakah usaha-usaha British untuk memenangi hati dan fikiran rakyat? Okey, siapa nak cuba jawab? Okey, siapa dia? Silakan. Okey, cikgu. Kita nak pilih siapa, cikgu? Ain. Silakan, Ain. Ain, cuba jawab, Ain. Usaha-usaha British untuk melangani hati dan fikiran rakyat ialah mengadakan lawatan di kampung-kampung, melonggarkan syarat kewarganegaraan, mengadakan pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur, menawarkan hadiah wang tunai dan memenangi kepercayaan orang asli. Okey, terima kasih Ain. Tepat jawapan Ain itu ialah usaha-usaha British memenangi hati dan fikiran rakyat melalui perang saraf. Okey, kita bagi 1 bintang untuk Ain. Baiklah, cikgu. Seterusnya, cikgu. Okey, ada tak yang nak cuba nak jawab untuk soalan ni?
Ada tak yang nak cuba nak jawab murid-murid di talian? Okey, kita boleh pergi pada soalan seterusnya, cikgu. Okey, sebelum tu kita nak tengok dulu jawapan yang mungkin boleh dijadikan rujukan murid-murid di rumah. Apakah jawapan yang sesuai untuk tajuk ini? Okey, usaha-usaha British untuk menenangi hati dan fikiran rakyat adalah dengan mengadakan lawatan di kampung-kampung, melonggarkan syarat kewarganegaraan, mengadakan pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur, menawarkan hadiah wang tunai dan memenangi kepercayaan orang asli. Okey. Kita nak tengok soalan lagi. Apa yang kita boleh kukuhkan lagi pemahaman murid untuk usaha-usaha kerajaan British ini? Okey, nyatakan sebab rundingan baling menemui kegagalan. Siapa nak cuba jawab? Silakan. Iman ataupun Syafiqah? Okey. Kita minta Iman lah jawab dulu. Kita bagi peluang Iman jawab dulu. Okey, Iman, cuba jawab Iman. Sebab rundingan baling gagal ialah Tunku Abdul Rahman enggan menerima syarat Ketua Komunis Chin Peng untuk mengiktiraf PKM sebagai parti politik yang sah. Okey, terima kasih Iman dengan jawapan yang baik. Okey, baik cikgu. Berapa markah kita nak bagi? Kita bagi Iman 1 bintang. 1 bintang. Okey, baik cikgu. Okey, kita tengok jawapan yang boleh murid-murid di rumah tengok apakah jawapan untuk soalan ini. Kegagalan rundingan baling disebabkan Tunku Abdul Rahman enggan menerima syarat Ketua Komunis Chin Peng untuk mengiktiraf PKM sebagai politik yang sah. Jadi, cikgu dah terangkan 9 usaha British menangani ancaman komunis. Jadi bersemangat pula saya ni cikgu bila dengar apakah langkah kerajaan untuk menangani komunis. Baik cikgu, kita nak berehat seketika. Boleh cikgu? Murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dengan perkongsian yang lebih menarik selepas ini di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Kembali bersama saya Ahmad Sufian Azmar di Didik TV KPM. Hari ini dalam mata pelajaran Sejarah Tingkatan 4 Ancaman Komunis dan Pengisytiharan Darurat 1948. Bersama kita pada hari ini Cikgu Rozana. Okey cikgu, untuk segmen pada kali ini apakah yang akan cikgu kongsikan? Okey, untuk segmen kali ini cikgu nak uji pemahaman murid tentang tajuk ancaman komunis di negara kita dan pengisytiharan darurat 1948. Okey, saya nak uji murid-murid di talian dan murid-murid di rumah juga boleh cuba menjawab soalan yang cikgu berikan. Okey, apakah hasil persidangan gerakan komunis antarabangsa di Calcutta, India? Okey, siapa yang nak cuba jawab untuk soalan ni? Angkat tangan. Okey, silakan. Saya nak dengar suara Syafiqah jawab soalan ni. Hasil persidangan gerakan komunis antarabangsa di Calcutta, India ialah menggesa pengikut komunis, memperhebat perjuangan menentang penjajah di setiap negara Asia. Okey, terima kasih Syafiqah. Maksudnya hasil persidangan ni menggesa supaya pejuang-pejuang komunis ni memperhebat pengaruh fahaman mereka di seluruh negara yang dijajah. Okey, terima kasih Syafiqah. Kita bagi 1 bintang untuk Syafiqah. Okey, baik tahniah Syafiqah. Okey, kita tengok contoh jawapan. Murid-murid di rumah boleh ambil panduan jawapan untuk soalan ini. Okey, hasil persidangan gerakan komunis antarabangsa adalah menggesa pengikut komunis memperhebat perjuangan menentang penjajah di setiap negara Asia. Di sinilah bermulanya bagaimana komunis mengadakan kekacauan untuk menjadikan negara kita sebagai sebuah negara komunis. Okey, kita tengok soalan seterusnya Aiman untuk menguji pemahaman murid.
silakan. Okey, cuba jawab mengapa Parti Komunis Malaya berpeluang membuat kekacauan untuk menguasai tanah Melayu. Okey, kita minta murid di talian cuba jawab. Cuba angkat tangan siapa nak jawab. Okey, silakan. Okey, kita Huda. minta Huda macam nak cuba je. Huda nak cuba jawab tak soalan ni Huda? Okey, okey, Huda ada tak yang boleh lain. nak jawab. Okey, Ain. Okey, Ain Okey. cuba jawab Ain. Parti Komunis Malaya berpeluang membuat kekacauan untuk menguasai tanah Melayu kerana kekalahan Jepun dan kekosongan politik disebabkan kelewatan British kembali ke tanah Melayu. Okey, terima kasih Ain untuk jawapan yang baik. Kita bagi Ain 1 bintang. Okey. Seterusnya cikgu. Okey, mengapa Parti Komunis Malaya berpeluang membuat kekacauan untuk menguasai tanah Melayu? Kata kuncinya ialah kekosongan politik. Tapi kita tengok contoh jawapan yang boleh dijadikan panduan murid-murid di rumah. Parti Komunis Malaya berpeluang untuk membuat kekacauan untuk menguasai tanah Melayu kerana kekalahan Jepun dan kekosongan politik disebabkan kelewatan British kembali ke tanah Melayu. Jadi Parti Komunis menyelinap ke dalam pentadbiran tanah Melayu dan membuat kekacauan. Okey, terima kasih kepada Ain yang menjawab. Okey, kita teruskan dengan uji minda untuk meningkatkan pemahaman murid untuk tajuk ini. Okey, soalan seterusnya, murid-murid di talian boleh bersedia dengan jawapan. Okey, kita lihat soalan. Mengapa komunis terus mencetuskan huru-hara walaupun undang-undang darurat telah dikuatkuasakan di seluruh tanah Melayu? Murid-murid, ada yang nak cuba jawab? Murid-murid di talian? Okey, siapa nak cuba? Silakan. Kita minta Huda. Kita nak dengar suara Huda. Tadi talian Huda terputus. Kita nak cuba Huda jawab. Baiklah. Parti Komunis Malaya berpeluang membuat kekacauan untuk menguasai tanah Melayu kerana kekalahan Jepun dan kekosongan politik disebabkan kelewatan British kembali ke tanah Melayu. Okey, itu sebenarnya jawapan Huda untuk soalan yang tadi tu. Kita nak minta untuk soalan ini. Tak apa Huda, tak apa. Maksudnya Huda dah boleh menjawab soalan yang cikgu kemukakan sebelum ni. Kita minta untuk soalan yang ini. Siapa boleh jawab? Okey, silakan. Siapa nak cuba? Siapa boleh jawab? Syafiqah. Syafiqah lah sebab kita nak tambah bintang untuk Syafiqah. Parti Komunis terus mencetuskan huru-hara walaupun undang-undang telah dikuatkuasakan kerana ingin hilang keyakinan terhadap British. Okey, terima kasih Syafiqah. Kita bagi 1 bintang untuk Syafiqah. Baiklah. Okey, yang lain tak apa, kita boleh cuba lagi. Okey, kenapa komunis terus mencetuskan huru-hara walaupun kerajaan British dah mengisytiharkan undang-undang darurat? Okey, mari kita tengok contoh jawapan yang boleh dijadikan rujukan murid-murid di rumah. Komunis terus mencetuskan huru-hara walaupun undang-undang darurat telah dikuatkuasakan di seluruh tanah Melayu kerana inginkan penduduk hilang keyakinan terhadap British. Jadi bila penduduk hilang keyakinan terhadap British, mereka ingin mengalihkan keyakinan itu kepada komunis. Okey, seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya untuk menguji murid-murid tentang tajuk ini. Nyatakan sebab British mengharamkan PKM dan parti politik berfahaman radikal. Okey, kita nak minta seorang cuba jawab. Okey, Iman nak cuba cikgu? Iman nak cuba. Okey, kita bagi Iman cuba. Sebab British mengharamkan PKM dan parti politik berfahaman radikal kerana menggugat kedudukan kerajaan British serta mengancam keselamatan rakyat. Okey, terima kasih Iman. Okey, jawapan yang baik, jawapan yang tepat. Kita bagi Iman 1 bintang. Okey, apa jawapan yang sebenar cikgu? Okey, kita tengok jawapan yang boleh dijadikan rujukan murid-murid di rumah. Sebab kenapa British mengharamkan PKM dan parti politik berfahaman radikal? Kerana menggugat kedudukan kerajaan British serta mengancam keselamatan rakyat. Okey, baik cikgu. Mungkin ada tak satu rumusan yang boleh kita buat dalam pembelajaran topik kita pada hari ini cikgu? Okey, untuk tajuk ini kita telah mempelajari
bagaimana komunis ini mengancam keselamatan penduduk tanah Melayu dan usaha kerajaan British untuk memastikan keamanan rakyat dan kesejahteraan rakyat pada masa itu. Jadi, sebagai rakyat Malaysia, kita semua kena menghargai perjuangan tokoh-tokoh terdahulu bagaimana mempertahankan negara dan memperjuangkan tanah air. Baik, cikgu. Bagaimana dengan prestasi murid-murid kita pada hari ini, cikgu? Okey, murid-murid kita di talian pada hari ini sangat baik. Terima kasih kerana memberi kerjasama dan mereka sangat faham dengan tajuk pada hari ini. So, saya bagi ekstra 3 bintang untuk semua murid saya. Dan terima kasih juga kepada murid-murid yang berada di rumah yang bersama-sama mengulang kaji pelajaran pada hari ini. Terima kasih kepada murid walaupun ada kesilapan teknikal sedikit. Maklumlah bila kita bekerja dengan teknologi ni ada sedikit kesilapan dan sebagainya. Terima kasih kerana komitmen semua dan murid-murid terbaik pada hari ini. Baik, cikgu. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, di manakah murid-murid kita dapat bahan-bahannya, cikgu? Murid-murid boleh memperolehi bahan-bahan ini di sumberku. Anda boleh dapatkan semua maklumat tentang pembelajaran kita pada hari ini. Dan selamat belajar dan sama-sama kita menghayati dan sayangkan negara kita. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Atas penjelasan. Saya bila pakai songkok ni rasa macam anak jati negara Malaysia. Baik, cikgu. Terima kasih kita ucapkan dan terima kasih kepada murid-murid kita yang bersama dengan kita pada hari ini. Dan tak lupa kepada murid-murid yang berada di rumah. Saya Mas Sufyan mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.